قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah, di tempat yang barakah, di mana satu masa dulu 100 tahun yang lampau berdiri di masjid ini seorang wali Allah yang bernama Tok Kenali. Jika kalian boleh lihat di sisi ini, inilah tempat di mana Tok Kenali dulu mengajar kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya diamanahkan untuk menjadi juru acara atau pengacara majlis. Namun saya memberitahu kepada awal kepada para hadirin dan hadirat sekalian, tempat saya bukan di sini. Tidak ada layak untuk saya bercakap atau mengeluarkan kata-kata di hadapan para guru kami. Saya memohon keizinan daripada guru-guru kami yang berada di depan, Fadil Ustaz Iqbal, Abazu, Fadil Ustaz Hafiz, Fadil Abuya Abu Aswad, dan semua para guru yang kita kasihi. Jika ada kesilapan ketika mana saya mengacarkan majlis ini, mohon menegur saya dan memperbetulkan kesilapan saya. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinaran wala dirhaman. Akan tetapi nabi-nabi mewariskan kepada kita ilmu dan ulama. Al-ilm wal ulama, itu adalah khazanah peninggalan Nabi yang paling hebat sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan tentang seorang tokoh, di mana tokoh ini adalah salah satu daripada ayatun min ayatillah. Akan tetapi tokoh ini sangat mastur, tersembunyi, namun kesalehannya Masya Allah. Beliau ibarat bukit yang terlindung di sebalik gunung yang besar, yaitu Tok Ayah Mak Bakor, ataupun lebih dikenali sebab kepada orang kampus ini adalah Abang Guru, Ayah Guru. InsyaAllah pada malam ini kita beruntung bersama kita Al-Fadil Ustaz Syarafi. Ustaz Syarafi adalah orang yang mana disentuh kepadanya oleh Ayah Mak Bakor. Adapun Ayah Mak Bakor adalah anak sulung kepada Tok Kenali, wali Allah. InsyaAllah pada malam ini Ustaz Syarafi akan ceritakan pengalaman beliau bersama Tok Ayah Mak Bakor, dan daripada pengumpulan cerita daripada orang kampung ini mengenai Tok Ayah Mak Bakor. InsyaAllah majlis ini saya serahkan sepenuhnya kepada Fadil Ustaz Syarafi. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anam khatamin nabiyyin wa imamil mursalin alladhi waratha al-'ilma kama qala عن صحابه الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Al-Fadhil Ustaz Al-Khari, Maha Guru, babo-babo yang ada di hadapan ini, Babo Zu, Abuya, Al-Fadhil Ustaz
Fadilah Ustaz Hafiz Mufni Mawardi, dan maaf bapa-bapa yang tidak ambo dapat sebut nama, mungkin kurang kenalan, yang tidak dapat sebut dengan baik, dengan penuh penghormatan nama mereka disebut, dikenal dan dihormati dalam majlis ilmu yang mulia ini. Seterusnya talabatul ilmi al-kiram, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang terhormat. Ambo bukan yang terbaik untuk berbicara tentang yang apa-apa, sebab ambo generasi yang lewat lahir 70 bulan 10 73, sedangkan doa yang apa-apa meninggal 4 tahun selepas itu. Tapi sempat lihat susu ayah mak bapak. Cuma apabila saya membesar, ambo membesar sekitar usia budak talika, kita tengok dalam rumah, belek-belek almari rumah ada satu keping gambar. Gambar susuk itu yang susuk yang kita lihat dia macam berjalan kaki, sentiasa berjalan kaki pakai teropong, bawa tungkap, dan kadang-kadang bawa nyapu sampah yang dia buat daripada lidi dia, tidak lidi tapi ada daun lagi, dia bawa, dia berjalan, dia nyapu sampah. Dan apabila dia jalan, kami budak-budak ketika tu nampak dia berjauh-jauh, kami akan memanggil ayuh guru, ayuh guru, ayuh guru. Kita pergi apa? Kita rasa suka tengok daripada jauh, suka rasa senang dan suka untuk mendekati dia. Kita memanggil dia sebagai ayah guru. Dia pun bagi coklat. Ketika itu disebut sebagai coklat cicok, sebab kita putih coklat. Dia tak ada banyak sekolah Mendon ni. Coklat tu ada sama dalam poket dia. Dia pakai baju putih, serban putih dan kain pun putih. Ini kebiasaan dia, dan biasa pakai teropong ataupun selipar dia. Dia nak jalan jauh dia pakai selipar biasa, kalau jalan dekat-dekat dia pakai teropong. Jadi apabila ambo membesar dalam rumah, yang dibesarkan ayahnya daripada sini lah, kawasan sekitar kat masjid kompleks compound sekolah pondok terkenal itu, situlah tempat ambo dilahirkan. Ambo tengok dalam shelf-shelf buku-buku mari kain ada satu gambar yang apa-apa. Dan ambo tengok buku balik situ, dia tulis satu perkataan. Silapnya ambo tak ada nak cari, nak mari tunjuk sini, dan insya-Allah pada ini ambo step molek sikit kepada Al-Fadhil Said. Ini dia tulis make ini gambar ayah disebut ayah, untuk ingatkan kepada ayah apabila ayah meninggal, doa kepada ayah jangan letak tempat tinggi gambar ni. Dia ambo ingat sebut dia tulis tulisan dia, jangan letak tempat tinggi, untuk sebagai ingatan kepada ayah apabila ayah tak ada. Jadi gambar tu ambo simpan betul lah. Apabila itulah wasiat dia, kita simpan dalam almari, dalam buku molek. Jika kita tengok, kita ingat kepada dia. Ini susu ayah mak bapak, anak sulung pada almarhum waliullah tu lagi. Tuan-tuan hadirin, bapa-bapa, tuan guru semua, walaupun ambo tidak mengayasyah sebagai orang yang akil balik, tapi ambo ambil pada orang yang lebih dekat yang berada dalam rumah ayah mak, ayah guru ni. Kebetulan Tok Ambo ni sebenarnya dia ni adalah anak angkat Tok Ambo ni, dan anak pada Tok Ambo maksud Mak Ambo dan Mak Saudara Ambo, Pak Saudara Ambo, adik-adik dengan semua anak-anak Tok Bapa. Sangat akrab siapa kali ni. Ya, mek rumahnya semualah ayah Ding, Pak Manada, Guru Ustaz Mawardi. Dan kebetulan Mak Ambo pula berjodoh dengan seorang yang mari di sini daripada Pasir Putih, kawan apa? Macam adik-beradik pula dengan almarhum Ustaz Mawardi. Tetapi cerita amak bapak ni ambo dapat di samping penceritaan ayah Jo Ustaz Mawardi, orang panggil ayah Jo, kita dapat daripada saudara ambo. Tu mak bapak ni tuan-tuan, ambo sebut analisis ambo lah, bapa semua. Kok mana kita tengok pada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan pada peribadi yang Aisyah sebutkan khuluquhu al-Quran, akhlak baginda Al-Quran. Yang Nabi SAW pernah menyebut sahabat raja, man awliyaullah, siapa itu wali-wali Allah. Rasulullah sebut
Awliyaullah alladzina idza ru'u dzukirallah. Hadis ini disebut dalam kitab As-Sunan dan hadis sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apabila ditanya kepada Rasulullah, sahabat bertanya, siapa itu wali-wali Allah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyebut alladzina idza ru'u dzukirallah. Apabila kita tengok, ingat kepada Allah. Mujarrad, semata-mata lihat peribadi dia, kita jadi ingat kepada Allah. Mari kita jadi juru, mari rasa takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Maka sifat yang ada pada Tuhan Allah. Maaf kalau tak sebut, tak kenali dulu, lebih lagi lah. Tak kecil, kamu kecil hanya sekadar generasi yang muda. Syahadatul Iyan, orang Arab kata. Sampai kali ini saksi itu, Pak itu ada lagi. Melihat peribadian Tuan Guru Haji Ahmad Bakor, atau kita sebut Tuk Guru Ayah Ahmad Bakor, Datuk kepada Al-Fadhil Ustazuddin. Disebut sebab apa? Apabila seorang itu, apabila kita melihat, ingat pada Allah, di husni sultihim wa ikhbadihim, kehebatan dia. Hebat, dia tak cakap banyak, tapi dia baik. Tuk Guru Haji Ahmad Bakor ni, dia bergaul dengan semua orang. Sifat dia, antara sifat dia disukai oleh orang. Dan benda ni adalah dalam hadis Nabi SAW yang lain. Nabi kata, ala ukhbirukum biman yuhrumu 'alan nar. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi nar. Innama yahrumu 'alan nar kullul hayyinin layyinin qaribin sahlin. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi sebut, tidakkah aku nak bagi tahu ataupun kamu tahu siapa yang haram neraka setuh dia dan dia tak setuh neraka. Haram neraka setuh dia dan dia tak setuh neraka. Iaitu innama, orang yang diharamkan ke atas neraka, dia kena ialah kullun hayyinin layyinin. Apa dia hayyinin layyinin? Orang yang mudah kira, baik. Ini sifat ni yang buat pilih hadis ni kerana ada betul-betul tepat pada Tok Mak Bakor kita. Hayyinan. Maksud hayyinan ni mudah tidak memayakan. Dia tidak tinggi diri, dia penuh ada pada dia as-sakinah, ketenangan, al-waqar. Sebab tu hamba rasa tidak layak hamba kecek ni. Jangan tengok pada sifat hamba, tapi nampak gambaran Tok Mak Bakor. Semua kita kena nampak, jangan nampak pada orang bercakap. Orang bercakap hanya bercerita, tapi kita cuba menjadi terbaik sebagaimana ada pada orang yang kita bicarakan. Hayyinan, orang mudah kira. Tok Mak Bakor ni siapa mari boleh jumpa dia. Bahkan dia berkawan dengan budak-budak. Dalam majlis orang hormat dia sebagai guru, dia makan khusus kepada dia. Dia tengok budak stopok, budak-budak. Dia pergi kat budak-budak tu. Dia duduk sekali dengan budak-budak. Budak-budak apabila mendekati dia tidak berasa. Dia ni Tok Guru yang ada gap, ada orang panggil halangi. Budak pukul sekolah. Begitu tu semua masyarakat. Orang yang tak semayang bel pun mari jumpa dengan dia tak kekor. Orang yang tak jumpa dengan dia tak kekor. Dia daripada rumah dia ada bahasa macam itu, dia buat bahasa. Bahasa tu macam tempat dia. Siapa nak jumpa bertanda, jumpa dengan dia situ. Sifat dia hayyinan layyinan, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, mudah kira. Orang mari jumpa dia bahasa senang. Layyinan ghairu khashinin wa yatajafa an khuluqis saqala wa la yatasfu bima yushiruhu min sifatil mambudhi bisu'ifi. Maknanya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, tidak kasar, lembut. Orang yang menyaksikan dia tak pernah tengok ayah mak bapak ni backing. Suara tak pernah naik. Ada budak nakal, budak kampung, dia gurau macam itu. Gurau cara orang tak mengaji yang begitulah. Dia ambil nak seluk, tangan seluk dia buat tahi. Bentuk buat tahi orang. Ayah mak ni, pakaian dia duduk lewat tu. Dia lipat sendiri pakaian dia. Walaupun dia ada isteri, tu hamba kepada dia boleh nak basuh pakaian, dia basuh sendiri. Pakaian dia basuh sendiri. Dan sekali-sekala, sebulan sekali pakaian dia basuh kembali, dia rebut pakaian. Nak suruh mati ke rumah, dia rebut pakaian. Dia lipat cermin pakaian dia
tutup dengan penutup atas geran pak dia dulu. Jadi nakal, budak nakal ni. Okey nak nakal lah. Dia buat bentuk tahi dia tapi tok bawah tikar ayah mak tadi. Kena lah. Kurang lah. Ayah mak mari tengok. Ayah guru tengok. Dia suka. Dia pun ambil basuh-basuh. Tu awak kena tu nanti tunggu. Ayah mak aku mana? Ayah mak suka basuh dah. Tak ada pun. Ini pun mana? Tak ada bodoh mana basuh bodoh ni nakal. Jauh sekali dia maki. Tak ada. Tak dengar di mulut dia maki. Dia senyum, dia suka. Ini di antara kehebatan yang luar biasa lah di antara Allah pada seorang ulama. Ayyakuna sahlan, sahlan pun hayyinan juga, tapi dia terjemahkan ayyakuna muslim sahlan ma'a rabbih. Mudah, dia sendiri mudah dengan Allah Ta'ala. Hidup dia dalam zikir, ingat kepada Allah. Dia tak kecek banyak. Ayah mak ni tak kecek banyak, dia kecek apa dia jatuh sikit je. Tapi bukan kata orang jadi tak senang pada dia macam mana sebut orang suka. Gapo topik pun kecek, orang boleh kecek depan dia. Tidak kata itu gua ada kita tak kecek hal politik. Oh dah, jangan itu. Dia pun sebutin lah. Jadi dia ni tak ada agak-agak. Mudah hidup dalam keadaan ibadah. Dia buat kerja urusan sendiri, dia naik basikal sendiri, dia gerak dalam bentuk rengek untuk dia berbakti. Kamu sebut tak ditanya dia, bukan setakat tukar dan kadang-kadang dia berjalan dari kampung ni, dia bawa nyapu untuk gapo, dia jalan dia sapu. Tak boleh kau sapu tempat dia jalan dia sapu, bersih, sapu, tengok sapu. Boleh pada adik-adik semua. Kita tengok sapu, kita putih. Tegur ni, tegur suits. Jalan tu bersih, hasil tegur lah. Dan masjid ni tak ada hotel orang lain, dia sendiri jadi basuh. Tak pakai basuh, langsung berbasuh tanah, basuh tangga. Dia sendiri pada masjid. Lebih kurang 40 tahun dia mewarisi Tok Penali. Dia urus sendiri hampir setahun. Ketika tu tidak ada jabatan kuasa, tapi anak murid simpati, orang kampung simpati, khadam berkhidmat pada dia. Tapi dia urus seorang ni. Masjid cuci jasa dia, tak ada orang lain. Allahu Akbar. Boleh pada kita tuan-tuan. Ini teguh besar dan ta'alim besar. Dia ni ayyakuna sahlan, maknanya dikata sifat yang harlah mengaku setuh dia dan dia tak setuh mengaku sahlan, mudah sini mudah beribadat. Dia ingin beribadat dengan Allah, dia ingin zikir. Hidup dia berzikir. Dia tak kecek ataupun dia berzikir. Dia kecek sikit ataupun dia tak kecek, bermakna dia berzikir. Dia jalan macam jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jalan, dia tak tengok kiri kanan. Siapa perawi yang boleh kamu tanya pernah jalan dengan dia. Buat dalam ni, sepuluh ramai-ramai budak dia kata budak kecil jalan dengan ayah guru, klik kiri kanan. Dan tu guru ni dia banyak kecek hikmah, simbolik. Dia tak kecek mukhtasarul kalam dia panggil. Nampak pok dalam muda klik kiri kanan, ada ayat depan. Dia tanya, ni comel ke ayat tu? Pok dalam orang kata comel, jangan kata begitu. Bapa tegur dia tak jawab. Mikir panjang kita, bapa tegur ayat gitu, tegur dia tegur. Jalan dia ganti basikal, kita ganti basikal. Satu kita tu dan banyak orang tengok lah. Ini sifat lain pula, ihsan dia. Dia jalan, dia bersih, so dia jaga jalan, dia jaga hak Nabi ada iyyakum wa turuqat. Kamu jaga hak jalan. Hak jalan ni mata tak klik kosi, dia gitulah, dia klik ke depan dan dia ni laju jalan. Walaupun pakai tuapoh, dia nak jalan jauh pakai selipar, laju nak pergi ke destinasi. Ini penuntut ilmu dan tu'alim. Dia nampak semua, ganti basikal dia beri basikal. Orang tengok tu beri, dia piku basikal. Tengok semua. Semua jalan semua. Dia tak hijau. Allahu Akbar. Seorang yang kita kata apa adik-adik, ihsan, rahmat, kasih sayang bukan kepada manusia sahaja. Semua kalau kita hijau dah semua tak ada kau dapat semua, tapi dia agak basikal dia laku. Bahkan dia beri makan pada semua. Kalau dia pergi majlis, dia tengok air lebih, air manis lebih, dia kupu. Kalau tak duduk, dia kupu dia ada sesuatu. Dia pun nampak pada semua dalam semua. Dia pun tak semua. Dia pergi makan ke semua. Dia tak pasti, dia tak share rezeki ni, bagi tolak itu melainkan dia putih. Cerita ni nak serupa dengan cerita mula Tok Penali. Tok Penali semasa pergi pada bank, cerita ni tahu belakang.
Dia masuk kedai, dia ambil air-air orang tak habis, dia beli. Tak dipikir orang suka tak habis. Orang mana ni mari minum air orang tak orang. Tapi tengah tak sih tengok air tak habis, dia bubuk-bubuk, dia beli. Itu dia. Satu cerita tu kenal. Ayah mak, dia ambil air sisa-sisa makanan khususnya mak mani, dia ambil dia tak bucu dan semut urut. Maknanya dia sayang pada binatang walaupun semut. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut sifat tadi sahlan, ada pada dia mudah dengan diri dia beribadat kepada Allah dan mudah untuk tolong orang lain. Dia kata sahlan ma'arabihi wa dhalika bil inqiyad li amrillah. Sahlan mudah ni dia dengan Allah mudah, dia terikat dengan perintah Allah, wa adamul isyan, tak deraka pada Allah, wa adamul mukhalafati amri fayastajib li awamirillah. Dia dalam keadaan sahut perintah Allah bikulli yusrin wa suhulah, dengan mudah. Aw yakunu sahlan, ataupun sahlan ma'an nas, dia mudah dengan manusia. Fayamshi fi hawaijihim. Ini syahid al-Imam sebut. Fayamshi ma'a hawaijihim, dia tunaikan hajat orang. Tuan-tuan semua, ibu semua, ayah mak ni kalau kita zaman lalu ni kat pala kaunselor, segala orang mari jauh dan dekat, segala masalah orang, ayah mak lah tempat orang mengadu. Dan menariknya setiap orang jumpa, masing-masing jumpa, apabila keluar ba'da al-insirah, lepas ada jumpa ayah mak, lega, dapat orang panggil ni apa, dapat penyelesaian, sungguh hati. Dia tak ada kata berapa, insya-Allah orang nak minta air tawar pun dia macam insya-Allah. Dia sebut insya-Allah seperti. Tapi semasa konseling dia sebutlah wak gapo hak pelai-pelai kepada dia ayat kepada orang. Orang pun keluar dengan rasa hati masya-Allah syukur. Dan dia ni amanah. Kok mana orang cerita dia, siapa pun tak tahu. Dia tak ayat kok kan. Boleh untuk kita. Kita betul jadi email umpamanya. Orang mari mengadu kita yang dia tu masalah ini, tu masalah itu. Tak ada pada tak ayat. Tu. Asrarun nas tu dalam hati dia. Segala orang ayat pada dia dalam mulut dia. Dan dia tak ayat pada dia. Tak semua orang lah, dia tak tahu ayat. Dan sesuainya rumah dia, bukan dalam rumah kecil luar, orang tak ada orang boleh dengar antara dia dengan orang yang mari cerita dia. Dan dia tolong orang. Hawa ijunas, dia bersama dengan masalah dan keperluan orang. Orang yang tolong orang nak dapat, dan dia seorang pemurah. Dia tak fikir pada dunia. Hidup dia maksudnya dengan baju dia, dengan duit hak ada pada dia, keperluan dia, tak ada apa-apa. Allah amai makanan, orang bagi sedekah kepada rumah dan makanan yang apa? Makanan itu adalah makanan pada semua orang. Salurannya rezeki orang yang air boleh pakai makan berapa, dan dia tak ada masalah. Buat makanan ni mudah kira. Dia bahasa lapar ada komik, dia tanya tu amo goreng lepeh. Tahu lepeh? Kacang tu sepuluh di sana. Itu kesukaran dia. Dia suruh tu amo ambil. Ayah nak makan goreng. Dia makan waktu je. Kadang-kadang nasi lama, siapa nasi dulu, apa nasi bubur. Waktu dia makan tak apa. Dia tak malu. Dan benda ni ingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, ma'aba ta'amun qat. Tidak pernah sekali-kali Rasulullah mengaitkan tak makanan. Idza ishtaha akalah wa idza lam yashtahi tarakah. Nabi kalau rida makan, kalau dia puasa lalu tak makan, tak kata berapa. Ada pada yang mak. Mula kira, tak ada makan, lapar. Ada makan apa dah kata. Kemudian sifat Nabi tadi hak menjadikan Nabi kata, tidakkah aku nak bagi tahu kepada kamu sifat yang mana dia ni tak boleh tak setuju dengan aku dan dengan aku tak setuju dia. Pelik hari ni. Dia tak setuju dengan aku tak setuju dia. Hak dua makna ni hak tulah je. Tapi Nabi sebut, yahrumu 'alan nar, tahrumu 'alaina, yahrumu 'alan nar. Dengan aku tak setuju dia pun tak setuju dengan aku. Nak ayat sungguh Nabi sebut dalam maksud hadis ini. Ayakuna qariban, sahlun qarib. Qarib ini mendekat tu kan. Allah sebutlah sifat ayat mak ni mendekat. Orang suka mari jumpa dengan kita, suka sayang, dan dia tak pilih bulu, suka sayang dia belakang. Hak tak selidiki pun sayang dia, hak selidiki pun sayang dia, hak ada patak pun sayang dia, budak-budak pun sayang dia. Ini ayat mak tuan-tuan. Jadilah ini sifat ulama yang begitu hebat.
yang kita sebut ayah mak, mungkin tuan-tuan dia seorang yang warak sampai peringkat kamu boleh simpulkan orang melihat akhlak dia lebih terkesan daripada hak dia mengajar. Dia mengajar sikit, dia baca lah tafsir pimpinan Ar-Rahman antara dia mengajar. Saya kau kamu tak tahu kitab apa lah tu Amol, ngajilah dengan dia kitab saya kau. Tapi orang ramai orang hadir dia hak umum. Dia mengajar pimpinan Ar-Rahman ni umum, pakat mari ramai-ramai dan diwarisi zaman itu oleh Ustaz Maudi ayat je. Hari Sabtu rasanya mana sebab ayat dia sebut Amol, ayat je sambung mana hari Sabtu tu sebab ambil kepada pulau Yamak. Ayah dia, guru pada mana itu. Tapi adalah cerita jadual dia. Tapi akhlak dia lebih menakjubkan orang. Orang mari nak minta nombor ekor, niat tidak cukup mari pondok, duduk 2-3 hari nak tunggu bila nak jumpa dengan Tok Guru sesuatu. Nak oyak malu, nak minta nombor ekor. Maksudnya tidak niat baik. Tahu nak nombor ekor, dia pun basic dengan Tok Guru. Kalau niat dia nak minta nombor ekor tu, dia jadi dekat duduk pondok, ngaji dengan Tok Guru. Akhir sekali pakai cerubit. Nah, bagi niat nawa itu bukan kerana Allah, kerana hak dia nak. Tapi apabila berada di lihat perkara yang Tok Guru, cahaya yang ada pada Tok Guru, karamah yang ada pada Tok Guru, waqar, kehebatan yang ada pada Guru, as-santi, kehebatan, husnul khuluq, dan pula kita sebut sifat-sifat yang ada pada Tok Guru menjadikan orang tertarik, tertawa dan ikut. Akhir sekali jadi anak murid itu ahli. Ini sebagai contoh. Ada kisah drama orang mari-mari bukan niat itu. Ada nak kemari, nak tengok gurunya setahun mana. Akhir sekali menjadi kawan itu. Siapa ajak Tok Guru tak ada lagi rumah dia. Ada satu kali Tok Guru pergi, ayah mak pergi rumah. Zaman itu gelegar dia, gelegar kayu belakang zaman itu ni. 1, 2, 3, 4. Apabila dia nak naik sampai rumah tu yang suka nak pepeng aja ayah mak naik ni, dia nak lakuh tu, dia rasa dia terlakuh lakar, tak jijik hak gelegar, dia tak jijik. Bapak Tok, kamu rasa tak sedap dia? Rasa tak sedap. Tuan ni kejukan bagi keju. Dia kata, aku tak sedap, aku nak jijik. Ya, Allah Ta'ala nak tunjuk, nak tegur orang yang tunjuk pun. Presiden ambil barang orang. Legas teping tu dia curi. Kau siapa tak? Tok Guru tak boleh nak jijak. Tok Guru rasa nak buat, aku tak boleh nak jijak. Dia koyak. Orang kata Guru cerita yang apa? Ambil curi orang. Kita tukar di antara ketua dia pasal apa? Nampak tuan-tuan? Ini karamah yang ada pada Tok Guru. Dan banyak lagi masuk Malaysia tuan-tuan. Amo nak sebut. Dan ada lagi. Tu amo tanya kau lambu. Ada sadi Aisyah sebut semua orang kalau kecek topik gapo boleh. Asal jangan lalu. Tu solat kita guru ayam mak ni dia didik dalam masjid tak boleh kecek benda lain. Orang duduk dalam masjid ni tenang, orang ngaji ataupun zikrullah. Nak buang luar. Nak buang yang luar. Dia pun layan tak apa dia dengar. Termasuklah orang sampai gapo-gapo. Termasuklah sampai politik pun dia dengar, tak ada usaha. Dia layan saya orang. Apa tanya isu? Tok Guru ni mau ki pendirian politiknya ke mana? Kamu tanya. Ni apa nak serang? Aisyah orang itu parti Islam sama Malaysia. Saja orang tersebut. Kok sungguhlah tu. Dan berlaku ada ribu orang gapo tertentu boleh mari nak ambil dia. Nak ambil kenyataan dia. Depan ni hari Tok Guru naik ke Lerabah, mampu Lerabah start tak hidup. Start tak hidup bahawa akhir sekali Tok Guru tu start boleh hidup. Faham tu? Pakai sudah ni 3 kali ni hidup pakai minyak tak lagi. Start tak hidup. Tok Guru tu baru boleh selesai. Maka faham lah cerita tu. Tak boleh nak bawa Tok Guru buat ibadah. Jangan ambil. Ini di antara benda yang Allah Ta'ala tunjuk karamah pada awliya Allah. Asasnya disebut tadi. Nabi, sahabat tanya Nabi, siapa awliya Allah? Hum idza ru'u dzikirallah. Kita tengok ingat kepada Allah. Maka inilah yang ada pada ayat mak Tok Bakok. Dia dapat disaksi sampai hari ini orang yang jumpa dia boleh lihat semua. Boleh lihat semua keadaan. Dan selagi
ayah mak ni, dia sayang ke budak-budak, support. Orang tanya anak dia, support. Anak dia dengan anak orang lain, dia rasa sayang sepanah anak dia belakang. Menyebabkan semua ahli masyarakat panggil dia ayah. Siapa-siapa mari pun rasa ni ayah semua. Balik kampung lama tu, luar balik kampung nak cari ayah. Dia dengan ayah. Support. Dia lain support. Orang lain pun support dengan anak-anak dia belakang. Orang panggil ayah. Dan kebanyakan orang kampung mari cepat tunggu lah setelah daripada urusan nak beri nama pun banyak orang kampung ni nama-nama mereka itu diberi nama oleh ayah mak bapak dan termasuk dah dia jodohkan orang. Tu abah tu salah satu lah anak angkat dia jodohkan dengan habis ni dah. Ada boleh 3 orang ada. Orang lain pun tu jemput orang sini macam biasa semuanya dijodohkan oleh ayah mak bapak. Ayah mak ayah gini orang berterima alhamdulillah jadi. Nama aku boleh anak ayah nama dia beri nama. Itulah merasa sedikit perkesahan yang ringkas daripada Al-Faqir sekadar yang termampu dan rahmatullah alaihi insyaAllah nastafid min ulumi fi dunia wal akhirah wa min akhlaqihi insyaAllah fi dunia wal akhirah. La hawanya aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syarafi di atas kisah-kisah yang disampaikan mengenai doa yang mabakok. Dan ada Ustaz Syarafi itu tadi orang soleh ni idza ru'u zikrullah. Apabila kita melihat kepada orang soleh itu, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru orang soleh. Cuba bayar bagaimanakah hal keadaan para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar cerita tu ayah mak bapak, masya-Allah, dengan kerendahan hatinya, dengan tawaduknya, dengan kesederhanaannya, dengan tingginya ilmu. Kita rasa masya-Allah ayah mak bapak, ayah bapak. Bagaimanakah hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya saya berbangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung agenda majlis Maulid Perdana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah malam kegembiraan. Malam ini adalah malam untuk kita menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita bukan hanya bergembira di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita bergembira di atas kelahiran Ar-Risalah. Tanpa risalah Islam, kita tidak tahu siapa kita pada hari ini. Jadi insya-Allah bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga benda itu jadi satu khidmat bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mufti ahli Jumaah apabila ditanya, bagaimanakah hal keadaan Mufti Syekh Ali jika Syekh Ali ini hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terkejut dia dengan soalan wartawan. Biasanya mengalir air mata. Dia kata, pasti aku akan melihat Rasulullah dari jauh sahaja. Aku akan berundur. Jika ada pokok, aku akan berselindung di sebalik pokok. Pertama tanya, kenapa? Sedangkan kita buat maulid Rasulullah SAW. Maka Syekh disebut, kerana kita tidak layak. Kita tidak layak pun berada dekat Nabi Muhammad SAW. Jika kita layak untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nescaya Allah takdirkan kita menjadi sahabat Nabi. Syekh dia, Masya Allah, sesungguhnya cinta kita pada Rasulullah hanya sekadar di bibir sahaja. Adapun para sahabat seluruh jiwa raga. Anda bukan ya Rasulullah, sesungguhnya kami sayang pada Rasulullah, kami sayang pada Rasulullah. Hanya sekadar di bibir sahaja, saya lah. Tetapi para sahabat jiwa raga dia seluruh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung agenda kita pada selepas Isyak. Kita akan buat perarakan ulama daripada masjid sehingga ke pentas utama. Jadi jangan balik lagi. Ambilan ini jangan balik. Kita di sana. Hari ini adalah hari kegembiraan bagi orang yang soleh. Moga-moga walaupun kita ni banyak berdosa, dengan asbab barakah kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur di atas nikmat Allah SWT mengutuskan seorang Rasul kepada kita, menjaga kita dan bimbang terhadap urusan kita. Maka Syekh Sa'id Kamali menyebut bahawa Rasulullah itu kebimbangan, kesusahan hatinya kepada umatnya sekira-kira
jika ada di kalangan umatnya tertusuk duri pada kakinya, nescaya Rasulullah bimbang, sangat bimbang dan sangat resah hati. Begitulah cinta Rasulullah kepada kita. Malah ini kita tunjuk pada Rasulullah bahawa kita juga cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.